الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Imam dan Bilal, yaitu kuasa surah, tuan-tuan guru, para asatizah, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Sihat, alhamdulillah. Kita banyakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita untuk sama-sama sekali lagi dalam kelas pengajian hadis. Khusus kita mutalaah mengikuti kitab Tahzibun Nufus bi Tartibid Durus, sebuah kitab yang meringkaskan hadis-hadis yang ditulis oleh An-Nawawi dalam kitab As-Salihin. Meringkaskan hadis itu ialah menyusun secara ringkas hadis-hadis yang begitu banyak, diringkaskan dalam sebuah kitab yang lain, memilih hadis-hadis yang dirasa yang sesuai, yang lebih mudah untuk diikuti sebenarnya. Dan hadis yang kita baca tuan-tuan adalah hadis berkaitan tentang akhlak, hadis tentang bagaimana kita nak memperbaiki diri kita sebagai seorang Muslim apabila kita berhadapan dengan berbagai cabaran ketika kita berada di dunia ini, apapun tugas dan peranan kita di dunia ini, insya-Allah. Tuan-tuan, ya Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi berada pada tajuk takut kepada Allah dan muraqabatullah, takwa kepada Allah, dan kita merasakan Allah mengawasi kita, melihat dan mendengar serta mengetahui keadaan kita. Dalam pertemuan yang lepas tuan-tuan, kita telah membaca hadis berkenaan tentang Nabi memberikan satu peringatan kepada kita. Kalau kita tahu apa yang baginda tahu, nescaya kita akan ketawa sedikit, menangis banyak. Kita sambung lagi hadis, beberapa hadis lagi tuan-tuan untuk melengkapkan tajuk ini. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi 4 kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun walladhi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' wa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa yadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' wa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli al-jannah fa yadkhuluha. Terjemahannya tuan-tuan, Rasulullah telah bersabda kepada kami dalam keadaan baginda ialah seorang yang benar pada pertuturannya, lagi dibenarkan pada wahyu yang diturunkan kepadanya. Itu maksud as-sadiqul masduq. Apa yang Nabi katakan benar dan Nabi membenarkan. Nabi seorang yang benar, lagi dibenarkan. Kata-kata Nabi adalah kata-kata yang paling benar. Sebab Nabi tidak bercakap berdasarkan kepada hawa nafsu, tetapi bercakap berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa
in wa illa wahyun yuha. Itu pun pada zaman Nabi, tuan-tuan, ada orang tak percaya dengan Nabi, kan? Ada yang mendustakan Nabi, ada yang mengatakan Nabi pendusta, Nabi pembohong, kan? Ini kita tidak lagi nak Isra Mi'raj, tuan, kita sering diceritakan tentang bagaimana Nabi bercerita Isra Mi'raj tu, ujung-ujung ada orang tak percaya, kan? Ujung tak ada orang yang percaya. Dan Nabi Shadiqul Masduq. Tuan-tuan, hadis ini, di awal hadis ini Nabi menceritakan tentang perkembangan janin, kan? Perkembangan janin. Apakah Nabi ini seorang saintis, tuan-tuan? Nabi ini seorang saintis ke? Kan? Nabi ialah seorang Nabi. Nabi adalah seorang Rasul. Nabi menceritakan ini pada ketika itu ialah tidak ada lagi kemajuan sains dan teknologi seperti hari ini, kan? Tidak ada, kan? Dan apa yang Nabi sebut ini, kan, memang kalau kita baca dalam Al-Quran, surah Al-Mu'minun misalnya kata, diceritakan tentang proses kejadian manusia, kan? Proses kejadian manusia. Malah, tuan-tuan, ada seorang Yahudi tanya dengan Nabi, kan, kalau betul kamu ni Nabi, kan, boleh cerita tak tentang proses kejadian manusia? Kan, proses manusia. Antaranya ialah Abdullah bin Salam, kan? Dia ni, dia kata, orang yang paling pandai dalam kalangan orang Yahudi. Dan dia tanya, ada tiga soalan. Salah satu soalan itu berkaitan tentang kejadian manusia, kan? Kejadian manusia. Dan antaranya ialah makanan yang mula-mula sekali dimakan oleh orang-orang yang berada dalam syurga, kan? Dia ada tiga soalan, kan? Antara soalan yang tentang kejadian manusia, ya. Dalam hadis ini, tuan-tuan, ya, Nabi SAW membawa kita satu keadaan di dalam bila kita berada di dalam rahim ibu, kan? Sesungguhnya salah seorang dari kalangan kalian dihimpunkan penciptaannya dalam keadaan nutfah. Inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Dihimpunkan penciptaannya dalam keadaan nutfah, iaitu air mani, selama 40 hari di dalam perut ibunya. Dan kemudian dia bertukar menjadi alaqah, ya. Dalam Quran tersebut alaqah, ya. Dalam surah kita baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana bil 'alam. Dan dalam surah-surah yang lain juga ada, kan? Alaqah ini maksud asalnya ialah sesuatu yang tergantung, sesuatu yang tergantung, itu alaqah, ya. Kalau kita belajar sains, kan, ya, perkembangan janin dalam perut, kan, percampuran antara benih lelaki, benih perempuan, kan, kemudian nanti membentuk, dipanggil zygote, istilahnya, kan. Benda tu macam tergantung-gantung. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai istilah alaqah ini, maksudnya kalau terjemahannya ialah segumpal darah yang tergantung. Sama seperti itu, tempohnya juga 40 hari. 40 hari. Kemudian apa lagi? Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian Allah jadikan, kan, bentuknya berubah menjadi mudghah, segumpal daging yang berbentuk seperti gigitan. Ini kita bukan belajar sains malam ini, tuan-tuan, tapi nak beritahu dalam masa yang sama, iaitu dalam 40 hari juga. 40 hari dalam keadaan nutfah, air mani, 40 hari dalam keadaan alaqah, daging yang tergantung, 40 hari dalam keadaan mudghah. Mudghah ni asalnya ialah dalam bahasa ialah maghadha. Maghadha ini ialah mengunyah
Jadi mudghah ini ialah satu bentuk daging yang seperti kunyahan. Kalau kita kunyah daging, bentuknya seperti itu dalam tempoh 40 hari. Jadi 40, 40, 40, 120. Kan? Selepas itu Nabi kata satu malaikat diutuskan, lalu dia meniupkan roh kepadanya dan diperintahkan untuk menulis 4 perkara. Kan? Nutfah, alaqah, mudghah, dan dalam Quran disebut lagi al-izam, tulang, kemudian al-laham, daging. Quran lagi perincilah tuan-tuan ya, kalau kita baca Quran. Sebab itu ada ahli-ahli sains yang bukan Islam, dia memeluk agama Islam disebabkan dia melihat walaupun Quran bukan kitab sains, hadis-hadis Nabi bukan hadis sains, tapi menceritakan proses, kan, embryologi. Kan? Jadi mereka kagum Nabi dulu, Nabi Muhammad ni saintis ke? Bukan. Siapa yang beritahu dengan Nabi? Iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka beriman dengan Allah bila mereka membaca, kan, ayat-ayat Quran yang menceritakan tentang penemuan-penemuan sains. Saya tak layak cerita tuan-tuan sebab saya bukan ahli sains. Tetapi kita belajar sains dulu macam tu. Kan? Belajar sains macam tu, oh rupanya Quran dah cerita lama dah Nabi menyampaikannya, kan? Selepas itu malaikat diutuskan tadi, bila dah cukup 120 hari, kan, maka ditiupkan, lalu dia meniupkan roh kepadanya. Sebab itu dalam kitab fiqh tu tuan, kalau bayi gugur selepas 120 hari itu, kan, dia sudah bernyawa, jadi hukumnya berbeza dengan gugur di peringkat 40 hari, 80 hari atau kurang dari 70 hari. Ini kan mungkin tuan-tuan dah mengenal pasti ataupun dah tahu pengetahuan ini, kan. Kan, bayi yang lahir kurang daripada 120 hari, janin di bawah 20 hari, macam mana hukum untuk menjadikan jenazah dia ataupun yang lebih dari 20 hari. Yang ini saya fikir tim pengurusan jenazah di surau ini barangkali sudah biasa dengan kes-kes ini. Bila ada janin meninggal dunia, macam mana nak buat dia, hukum dia, ya itu semua orang dah tahu insya-Allah, kan. Kemudian apabila lalu dia meniupkan roh kepadanya dan diperintahkan untuk menulis 4 perkara. Kan? Apa dia 4 perkara itu? Bila roh dah ditiupkan, maknanya sudah ditentukan 4 perkara. Rezekinya, Nabi kata, ia kan sebagai rezeki, rezekinya sudah ditentukan di alam janin lagi. Sebab itu perjalanan kita tuan-tuan bukan bermula selepas kita lahir, tidak. Perjalanan hidup kita ialah bermula di alam roh. Bila alam roh itu, bila Allah menyebutkan alastu birabbikum qalu bala, itu ayat-ayat menceritakan kita semua itu dihimpunkan dalam satu keadaan. Allah tanya kita, saya, Tuan Haji, Tuan, kawan-kawan saya semua, kan, ibu-ibu, kakak-kakak di belakang, Islamkah dia, bukan Islamkah dia? Allah dah tanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Kita jawab apa itu? Bala, bahkan ya Allah, kan. Sebab tu ada orang kata, kan, kita pergi jauh, kita macam kenal je orang tu, kan. Kan wallah alam besar, barangkali kita dah jumpa di alam roh dulu. Itu bermula di situ. Kemudian kita berpindah ke alam janin. Alam janin hasil hubungan ibu dan ayah kita, maka jadilah kita. Dan kemudian bila kita lahir, kan, itu di alam dunia, alam syahadah sekarang ni. Lepas ni kita pergi ke alam barzakh. Lepas alam barzakh, alam akhirat. Alam akhirat, kan. Sebab itu di alam janin itu kita dah ditentukan rezekinya. Rezeki kita dah ditentukan. Wa ajalihi ajal, wa amalihi amal, wa syaqiyun aw sa'idun, bahagia ataupun celaka. Malah dalam hadis yang lain tuan-tuan, kan, saya baca ada satu kajian tentang hadis-hadis tentang embryologi ini.
Hadis-hadis cinta manusia ini bukan satu-satu hadis tuan, banyak hadis-hadis. Ditentukan juga jadi itu lelaki ke perempuan. Jadi itu lelaki ke perempuan juga ditentukan. Sebab ada sahabat yang tanya bagaimana nak tukar lelaki ke perempuan. Nabi dengan wahyu dan ilham Allah, Nabi bagi tahu, kan? Nabi bagi tahu bagaimana kalau kita lelaki, macam saya lelaki, tuan-tuan ada lelaki kan, fitrah kejadian lelaki ni bermula dari mana? Kan? Makcik-makcik kakak-kakak di belakang perempuan, kan? Fitrah menjadi wanita perempuan tu bagaimana? Nabi terang dalam hadis dia. Nabi terang hadis dia, kan? Bila saja suami isteri bersama, kan, kalau air mani lelaki itu mengatasi kan, kekuatan perempuan, maka lelakilah jadi, kan. Kalau perempuan sebaliknya, kan, sebaliknya begitu, kan. Dan ada ketikanya seorang sahabat tanya dengan Nabi, kan, ya Rasulullah, kalaulah seorang lelaki mendapati isterinya bersama dengan seorang lelaki lain, kan, isteri bersama dengan lelaki lain, bagaimana kedudukan anak dia, hukumnya? Nabi tak nak jawab soalan macam tu, kan. Nabi tak jawab berkali-kali, kan. Akhirnya keluarlah ayat tentang li'an. Jadi ini bukan satu-satunya hadis kena tentang ini, kan. Malah ada hadis lain tuan-tuan, bila disebutkan bila roh sudah ditiupkan, kemudian 4 perkara ini ditetapkan, rezekinya, ajalnya, amalannya, buruk baiknya ini, kan, buruk baik ini, apakah kita perlu beramal? Ada seorang sahabat tanya, kalau macam itu tak perlu beramal ya Rasulullah, sebab kita dah tahu, kan. Nabi kata bukan macam itu, bukan, kan, bukan macam itu, kan, bukan macam itu, kan. Beramal, tetap beramal, kan. Tetapi sudah, ini dipanggil qada dan qadar tuan-tuan, qada dan qadar, ya. Jadi rezeki kita sudah ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Cuma kita berusaha untuk sampai ke situ. Ajal kita dah tahu dah tuan-tuan, cuma kita tak pasti bila, kan. Tak pasti bila, kan. Alhamdulillah kita dah mencecah 4 siri, 5 siri, 6 siri, 7 siri. Cuma kita tak tahu bila kita punya garis penambang, kita tak tahu. Tetapi dah ditentukan, kan. Dah ditentukan. Cumanya kita kena beramal, kan, berusaha, kan. Pekerjaan kita pun dah Allah tentukan kita nak jadi apa, kan. Syaqiyun, sama ada orang itu bahagia ataupun orang itu celaka, ataupun sa'idun, bahagia, semuanya dah Allah tetapkan, kan. Semuanya kalau kita belajar tauhid, akidah Islam wal Jamaah, di situ ada usaha manusia, kan, usaha manusia, kan, ikhtiar manusia ada. Itu bab tauhid lah tuan-tuan, ya. Jadi boleh digabungkan hadis ini dengan tauhid, ya. Apa lagi Nabi kata? Fawalladzi la ilaha illa ghairuh, kan. Demi Tuhan yang tiada Tuhan selainnya. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang dari kalangan kalian, la ya'malu bi'amali ahlil jannah, kan, mengerjakan amalan ahli syurga, sehingga jarak di antaranya dan syurga itu hanyalah sehasta. Namun kitab, iaitu ketentuan takdir, telah mendahuluinya, ditetapkan terlebih dahulu, lalu dia mengerjakan amalan ahli neraka, maka dia masuk ke dalam neraka, kan. Ketentuan akhirnya dah ada, kan. Tapi perjalanan hidup dia tu, kan, perjalanan hidup orang yang dikategorikan ahli syurga, memang orang baik, kan, orang baik, dan memang dah sampai, dan jarak untuk dia sampai ke syurga tu, dan hadis ni kata dekat. Tapi takdirnya, ataupun di hujung-hujung itu, dia mengerjakan amalan ahli neraka, masuk dia ke dalam neraka. Itu yang sama tadi, syaqiyun atau sa'idun, itu dah tetapkan.
tapi perjalanan hidup dia tu kan. Dalam kitab Bahrul Mazi tuan-tuan, dalam bab niat kan, awal-awal itu, di hujung perbincangan kita niat itu, dan kitab Bahrul Mazi, Syekh Idris Al-Mabawi bawa cerita bagaimana dua orang ni kan, seorang orang baik, seorang orang jahat kan? Orang baik, orang jahat kan? Orang baik ni tiba-tiba dia fikir kan, aku ni buat baik kan, baik. Sesekali teringin juga dia kata nak buat benda-benda yang orang baik tak patut buat. Kan? Orang jahat tiba-tiba fikir sampai bila dia nak buat jahat kan, sampai bila nak buat jahat kan, tak ada ruang ke dia nak buat baik kan. Dalam kisah itu diceritakan orang baik duduk satu tempat, orang jahat ni duduk berpoya-poya begitulah, poya-poya di bawah, yang di atas. Masing-masing fikir kan, takkan nak jadi orang baik selama kot, nak try juga yang tak baik ni, yang orang baik ni, yang tak baik ni kata sampai bila dia tak baik kan. Sampai bila dia macam ni, dia fikir tak boleh jadi ni kan. Jadi yang baik tu di atas, yang tak baik ni di bawah. Atas nak turun ke bawah, bawah nak naik ke atas, bertemu tengah jalan ni, mati dulu. Mati dulu kan. Kan? Jadi nak menggambarkan kita itu ialah niat seseorang itu dan apa amalan akhirnya kan. Sebab itu perkara satu dengan niat, tapi akhirnya nanti juga diambil kira kan. Sama dengan ini, perjalanan hidupnya macam orang baik, tapi di hujung-hujung tu kan, sudah ada ketetapan dia ini adalah ahli neraka kan. Ahli neraka kan. Ada satu lagi, sesungguhnya salah seorang daripada kalangan juga mengerjakan amal ahli neraka, sehingga jarak di antaranya dan neraka itu hanyalah sehasta. Namun kitab atau ketentuan takdir telah mendahulunya diletakkan terlebih dahulu, lalu dia mengerjakan amal ahli syurga, maka dia masuk ke dalamnya syurga kan. Sebab itu ada orang tuan-tuan memang perjalanan hidupnya baik dan insyaAllah dia baik. Ada orang kan, daripada awal mudanya kan, tak berapa baik dan baik, tapi memang penghujungnya baik kan. Dan ada sebab kenapa dia jadi baik. Hidayah Allah, barangkali melihat orang lain baik, dia pun jadi baik kan. Sebab itu kita yang telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini jadi orang baik, boleh datang ke surau, ke masjid dengan majlis kuliah ilmu ni kan. Kita mohon pada Allah, ihdinas siratal mustaqim kan, ya Allah berilah aku hidayah, petunjuk semua ni kan. Jangan lupa minta juga, Allahumma ja'alna sababan liman ihtada, ya Allah jadikan aku sebab kepada orang yang mendapat hidayah. Kan? Kita ni alhamdulillah boleh datang ni ke surau. Ada orang dia belum ada kesempatan tuan, belum ada kesempatan lagi kan. Mudah-mudahan dengan sebab musabak kita yang rajin hari-hari datang surau ni, hari-hari datang masjid dan istiqamah dengan kuliah sana sini kan, kuliah fizikal dan lain, mudah-mudahan kan kita menjadi sebab kepada orang lain juga kan, datang dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kan, kalau tuan-tuan tak percaya, nanti bila Ramadan kita akan pastikan, kita akan mematikan orang yang tak pernah datang surau, dia akan datang penuh sebulan kan. Pada ketika itu jangan beli dia tuan-tuan, jangan beli Aiman kau bulan Ramadan dia penuh, hari ini tak ada, jangan beli kan. Bukan tugas kita nak beli dia, doakan dia mudah-mudahan dia istiqamah. Tuan-tuan percaya tak percaya kan, ada orang Ramadan tahun ni dia full solat tarawih di surau. Kalau semua orang doakan dia, tuan-tuan, walaupun tak semua, mungkin ada satu dua orang yang akan sambut, bertambah jemaah istiqamah gitu. Tapi kalau kita membeli, dia takkan datang kan. Sebab yang mampu kita buat ialah mengajar dan doakan dia kan. Tapi kalau kita membeli, dia akan jauh-jauh dan tak ada ke mana. Tak ada ke mana. Jadi kita doakan dan kita doa pada Allah supaya kita ini
menjadi sebab kepada orang yang mendapat hidayah. Allah Jalla sabab liman ihtada. Kan? Ada orang memang dia jahat terus. Kan? Ada orang tadi dia tak baik, tapi di hujung tu dah Allah tetapkan dia jadi orang baik. Kan? Dia orang baik. Kan? Kita padam dia daripada awal kan, ini tak ada harapan ni, tak ada harapan ni, jangan tuan-tuan. Kan? Sebab itu ahli sufi Abdul Qadir Al-Jilani pesan, kan? Pesan dia kata kalau kita jumpa dengan orang yang bukan Islam, dia kata, kan? Bukan Islam, apa yang boleh kita buat? Kan? Sebagai orang Islam sudah pastilah kita memperkenalkan Islam pada dia, kan? Islam pada dia. Tuan-tuan, kita ada jiran dengan orang bukan Islam, pernah tak kita cerita Islam pada dia? Kalau belum pernah, tuan-tuan, rugi kita. Kan? Sekadar berkawan di dunia, tapi cerita Islam. Barangkali kita tak mampu cerita Islam pada dia, tapi kita tunjukkan keindahan Islam. Kan? Saya antara tugasan pelajar-pelajar saya, bila saya mengajar pelajar bukan belajar Islam, satu tugasan saya ialah pergi jumpa rakan-rakan yang bukan Islam ni, dan tanya dia apa dia tahu tentang Islam. Kan? Kebanyakannya orang bukan Islam ni tugasan student saya tuan-tuan ya, kan? Fail tentang Islam. Mereka tak faham Islam walaupun mereka berkawan dengan orang Islam. Sebab bila ditanyakan macam tu, tak ada orang perang Islam ke saya, dia kata. Ya. Yang dia nampak ialah Islam itu ada pada masjid. Islam itu ada pada orang Islam yang bertudung. Kan? Dia nampak Islam itu ada pada orang bulan puasa, orang Islam berpuasa. Dia nampak orang Islam itu ada membeli juadah bila pasar Ramadan ada. Sangat terhad. Sangat terhad. Kan? Kan? Paling kurang Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan kita doakan dia, mudah-mudahan dia masuk Islam. Mudah masuk Islam. Sebab barangkali disebabkan kita dia mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu kita kata Allah majana sabab liman ihtada. Yang kedua, kalau kita nampak kanak-kanak, kan? Apa yang boleh kita katakan pada kanak-kanak? Kau budak mana kau tahu, kan? Kau mana tahu aku hidup lebih lama pada kau. Jangan, siapa kali jalan kata, kan? Budak tak ada dosa. Tak ada dosa. Kan? Tak ada dosa. Kan? Berbanding kita ni dah warna-warni lah kehidupan kita. Kan? Tetapi kalau kita berjumpa orang yang lebih senior pada kita, segi umurnya, kan? Apa boleh kita katakan? Dia sudah hidup lama dan amalannya lebih banyak pada kita. Masya Allah, kan? Syekh Abdul Qadir Jilani sebenarnya nak didik kita, nak jumpa dengan orang, kan? Apa boleh kita lakukan? Jumpa orang yang bukan Islam, barangkali di ujung-ujungnya tu dia Islam, kan? Ujungnya Islam, kan? Saya pernah baca majalah Mastika, tuan-tuan. Mastika, kan? Dia cerita tentang kehidupan. Sekarang tak belilah. Dulu awal tahun 2000 saya lagi beli. Sampai seorang sahabat saya ditegur saya, kan, Datuk Dr. Zahizan Muhammad, ya? Ditegur saya. Dia kata, Zul, apa faedah baca beli buku majalah ni, dia kata, kan. Ditegur saya, jangan banyak beli buku ni sebab banyak-banyak cerita-cerita yang tidak ada sandaran dia. Ditegur saya, Datuk Dr. Zahizan Muhammad, kat Melaka, kan. Ditegur, Zul, dia kata, jangan baca buku ni, kan. Saya kata, masa tu dia tak ada doktor lagi, tak ada datuk lagi. Saya kata, saya baca ni nak tahu pengalaman orang, kan, barangkali betul barangkali tidak, kan. Ada satu tu yang saya baca, seorang artis tahun 50-an, 60-an itulah, kan. Saya pun tak ingat nama dia, cuma kita membaca, kan. Memang dia kerja ni berlakon sampailah ada ketika artis ni dah tak ada job istilahnya, kan. Tak ada job. Pada ketika itulah dia kata dia nak kembali semula. Kembali semula, kan. Yang waktu-waktu yang dia hilang, kan. Dan akhirnya dia istiqamah, tuan-tuan, perempuan, istiqamah. Bila dia mengikuti kelas-kelas macam kita ni lah, kelas-kelas, dia mendapat suatu
dah lama dah hilang daripada dia. Jadi dia salah satu perkara yang dia boleh buat ialah melazimkan solat fardu berjemaah di surau ataupun di masjid, kan. Ini diceritakan oleh anak dia dalam cerita tu, kan. Anak dia cerita pergi mana pun, kan, pergi mana pun, kalau boleh balik hari atau katakan pergi lepas 8 ke 10, dia akan pastikan dia boleh balik Zuhur tu berjemaah di surau tempat dia, kan. Kalau tak boleh, dia akan singgah di mana-mana lah untuk berjemaah, kan. Dia akan pastikan begitu. Maknanya Zuhur baru ni pun saya jumpa seorang rakan, saya pergi Kelantan, tuan. Memang dah lama tak jumpa, kan. Singgah rumah dia tu dekat pukul 6.30, kan. Sebab dia kata singgah juga, kan. Kita pun makan, dia dijamu, kan. Kemudian maghrib dia kata Zul, dia minta maaf, bukan halau kau keluar pada aku dah, kan. Aku terpaksa, bukan paksa, ini tanggungjawab aku sebagai anak. Ayah aku ni dah 50 tahun, kan, tak miss berjemaah di surau atau di masjid. Masya Allah, kan. Aku kita pun faham, tak apa, terima kasih, terima saya sebagai tetamu, dan insyaAllah saya turun Kelantan, saya akan ziarah balik, kan. Jadi ayah dia bersiap dengan jubah, dengan serban dia bukan halau dia, bukan dia tak apa. Ini dia kata ini tanggungjawab saya sebagai ayah, sebagai anak, sebab ayah saya tak pernah miss 50 tahun, kan, berjemaah. Umur ayah dia dekat 80 tahun, kan. Jadi kita dengar macam tu, Masya Allah, dan ayah dia masih sihat lagi, kan. Jadi kita balik pada cerita tadi, kan. Jadi si anak tu, anak kepada artis veteran ni, kata macam tu lah tugas dia, kan. Bila ayah dia tak ke mana-mana, dia akan berjemaah, kan. Kalau dia travel mana-mana, kalau sempat balik, tak sempat, dia akan singgah di mana mati surau. Masya Allah, tuan-tuan, kan. Masya Allah, kan. Ini bila kita baca tu, kan, kita rasa kita pun tak sanggup, kita pun tak boleh macam tu, kan. Tapi itu yang dinamakan istiqamah dia, kan. Kemudian anak dia kata satu lagi yang ayah dia lazimkan, tak banyak pun, satu itu, dan kedua ialah bangun malam. Masya Allah, kan. Itu yang dia tak tinggal tu. Satu ketika dia kata dia shift malam, dan dia balik awal. Pada shift tu sepatutnya dia keluar pukul 6 atau pukul 7, tapi dia balik awal sikit, ada hal tertentu. Dan dia tahu dah ayah dia kalau dia balik, kalau pukul 4, pukul 5 tu memang ayah dia ada di atas tiga sejadah, dia kata. Dan malam pagi tu dia balik awal sikit, sebab ada hal dia nampak ayah dia memang sujud lama, kan. Bila nak sampai subuh tu, dikejut-kejut memang dah tak ada lah. Masya Allah, tuan-tuan, ya. Itu yang kita kata ni, kan. Perjalanan hidupnya macam ahli neraka, kan. Bila Nabi kata ni, tapi takdirnya memang dia jadi ahli syurga, kan. Kita tak tahu, tuan-tuan, tak tahu. Jadi kita mohon pada Allah SWT, sebab Allah berikan kita hidayah ini, supaya hidup kita ni baik, dan husnul khatimah yang akan kita dapat, kan. Kita doa pada Allah SWT supaya Allah tetapkan hati kita. Imam kata tadi, kan, Allah menetapkan kubur, ya Allah, Tuhan yang menetapkan hati, kan, sabit qulubana ala dinika wa ala ta'atika, kan. Kita mohon pada Allah SWT begitulah, kan, supaya tetap dan akhirnya kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita boleh sebut la ilaha illallah, begitu, tuan-tuan, ya. Jadi nak kata apa, kan, walaupun sudah ditentukan 4 perkara tadi, tuan-tuan, tetapi, kan, perjalanan hidup itulah yang Allah berikan ikhtiar pada kita untuk jadi orang baik ataupun yang sebaliknya. Hadis seterusnya ialah Imam Al-Bukhari Muslim meriwayatkan daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimu rabbuh, laisa bainahu wa bainahu turjuman, fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama, wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama, wa yanzuru bani yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi fattaqun nar walau bi syiqqi tamratin. Maksudnya Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun daripada kalian melainkan Tuhan yang akan berbicara.
Dengannya diamanah tiada perantara di antara kedua-duanya. Dia melihat ke sebelah kanannya, tidak ada yang kelihatan melainkan apa yang dia telah persembahkan daripada amalan yang dikerjakannya. Dia melihat sebelah kiri, tidak ada yang kelihatan melainkan apa yang dia telah persembahkan daripada amalan yang dikerjakannya. Dia melihat ke arah hadapannya pula, tidak ada yang kelihatan kecuali neraka selari dengan wajahnya. Oleh itu, jagalah diri kalian daripada seksa api neraka, walaupun dengan bersedekah sebanyak separuh daripada sebiji kurma. Pertama, Nabi nak beritahu tentang pemandangan di hari akhirat nanti. Dan tidak ada seorang pun daripada kalian melainkan Tuhan akan berbicara dengannya. Sayukallimu Rabbu, Allah bercakap dengan seseorang itu. Laisa bainahu wa bain turjuman, tidak ada perantara. Maknanya Allah direct bercakap dengan kita. Bagaimana Allah bercakap? Wallahu a'lam yang baik. Tapi itu sifat Allah, kalamun, kan? Kalam bercakap, ya. Tapi ada hadis lain, tuan-tuan, kalau kita lihat, ada golongan yang Allah tak nak bercakap dengan hamba-Nya di akhirat nanti, kan? Banyak hadis, kan? Antaranya ialah daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, dan Abu Dzar kata, Rasulullah SAW bersabda, salah satu la yukallimullah yaumil qiyamah. Ada 3 golongan manusia yang Allah tak bercakap dengan mereka. Bukan tak bercakap saja, wala yanzur ilaihim, pandang pun tidak. Wala yuzakihim, dan Allah tak bersihkan model-model dan kesalahan mereka. Kan? Tuan-tuan, kalau di dunia ini ada orang tak nak cakap dengan kita, apa perasaan tuan-tuan? Kan? Kita sebagai suami, isteri tak nak cakap dengan kita. Isteri di belakang, suami tak nak cakap dengan kita. Apa perasaan? Oh, susah gitu kan. Sehari, 2 hari, kawan baik tak nak cakap dengan kita, kan? Satu ahli qaryah tak cakap dengan kita. 3 orang sahabat Nabi yang pernah dipulaukan disebabkan tidak menjadi peperangan Tabuk, kan? Dalam Quran menggambarkan gelap dunia. Sentiasa merujuk pada Nabi, ya Rasulullah, turun tak wahyu supaya kami diampunkan, kan? Bapa tidak bercakap dengan anak, anak tidak bercakap dengan bapa disebabkan ada satu-satu perkara, kan? Akhirat nanti Allah, Nabi kata, la yukallihimullah yaumil qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Nabi sebut ni berkali-kali, thalatha miraran, 3 kali Nabi sebut. Abu Dzar kata, khabu, mereka rugi, mereka ni gagal, wa khasiru, mereka ini orang yang rugi. Kemudian Abu Dzar kata, manhum ya Rasulullah, siapa mereka itu? Pertama ialah al-musbil. Musbil ni ialah orang yang isbal ni ialah melakukan pakaian tanda sombong, tanda sombong, kan? Kan? Tidak ada orang, sebab tu ada orang tegur kita nak pakai kain tu biar di atas buku lali, kan? Itu tak apa, tuan-tuan, kita pun pakai kain pelekat kita bawah kulit sikit pun bukan kita sombong pun, tidak, kan? Tapi ada orang memang pakaian dia sombong sampai melirik jalan, ada. Yang penting Nabi kata ni al-musbinilah, orang yang macamkan pakaian sebab dia sombong, utama. Yang kedua adalah al-mannan. Itu al-mannan, tuan-tuan, iaitu orang yang memberi sesuatu pada orang lain, dia ungkit. Ungkit. Yang sedihnya kadang-kadang kita ungkit pemberian kita kepada anak kita, tuan-tuan. Jangan, tuan-tuan, jangan ungkit pemberian kita kepada anak kita, pemberian kita kepada isteri kita, jangan ungkit. Pemberian isteri kepada suami kita, pemberian kita kepada suami, jangan ungkit. Jangan ungkit. Kita nak serah, berilah, kan? Imam-imam di Allah tak cakap kita. Yang ketiga adalah al-munafiqu sil'atahu bil halfil kadhib. Penjual, kan,
Ya, orang yang menjual-jual barang-barang ni sanggup dia bersumpah palsu sebab nak lariskan barangan dia kan. Kita beli durian tuan-tuan kan, tanya kan, ini baik ke? Baiknya, dia kata, ni barang baik. Barang baik. Kita pun belah-belah kat rumah kan, haram. Tak baik kan. Kan, kita kata confirm baik. Baik bang, dia kata ni barang baik ni kan, saya dah jual lama dah ni kan. Dia tak katakan bersumpah tu, tapi dia bersungguh-sungguh mengatakan ini memang barang baik semua, dia kata. Kita pun balik potong, Masya Allah kan, tak sebaik mana pun kan. Ini kan, ataupun kita jual kereta kepada kawan kita kan, kereta ni bagus, memang bagus, aku dah pakai ni kan, tapi kita tak cerita keburukan dia. Kita buruk, nanti tak laku pula kan. Tuan-tuan, kita sambung selepas azan insya-Allah.
Maqam Mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhlifu al-mi'ad. Tuan-tuan, kita sambung sekali lagi insya-Allah. Ada hadis lain tuan-tuan yang Nabi sebut ada 3 golongan lain. Tadi itu 3 golongan yang Allah tak sebut dalam hadis yang lain. Dia kata salasatun la yukallimullah yaumul qiyamah wa la yuzakki wa la yanzu ilaihi wa la ma'adabun alim. Tadi 3, hadis lain ada 3 lagi. Nabi katakan syaikhun zani. Syaikhun zani iaitu orang tua yang berzina. Pertama. Yang kedua wa malikun kadzab, pemimpin yang berdusta. Yang ketiga ialah ailun mustakbir, iaitu orang miskin yang sombong. Dan orang tua yang berzina tidak bermakna yang muda berzina Allah pandang, tidak. Dan nak menunjukkan sepatutnya menggunakan waktu usia emas itu untuk beramal, tapi melakukan perkara-perkara yang diharap oleh Allah. Dan tuan-tuan barangkali tak percaya, ya, saya beranikan kes-kes perceraian di mahkamah syariah tuan-tuan sebagai penil hakam negeri Selangor. Kan, kalau 10 kes, 1-2 kes itu merupakan warga emas. Kan, dah 60, hampir 70 nak bercerai. Dan kita tanya, puan kenapa nak bercerai ni? Dah kahwin lebih, dah bercucu pun. Kan, terpaksa menceritakan hal keluarga untuk kami buat keputusan melakukan pada mahkamah. Dan apa buktinya? Dengan gambar-gambar, dengan SMS segala macam kan. Kan ada satu kes tu kan, suami saya kan, kuku dia tak pernah dipotong sendiri, tapi potong saya potongkan. Habis macam mana? Ulur je dia kata. Suami ulur, isteri ambil kuku. Masya Allah. Maknanya sebagai raja di rumah dia kata, tapi masih buat perangai lagi dia kata. Perangai apa? Ustaz faham je lah dia kata. Faham je lah. Ada bukti? Ada. Bila itu tuan-tuan kita teringat hadis ni, ada rupanya kan. Ada rupanya. Pergi haji ke dah? Dah pergi haji. AJK surau pula tu dia kata. Itu dah kena surau kita tuan-tuan. Tapi 10 kes, 2-3 kes menyebabkan warga emas kan. Menyebabkan warga emas. Masya Allah kan. Malikul kadzab, pemimpin yang berdusta kan. Berdusta kan. Tuan-tuan fikir sendirilah, mana pemimpin yang berdusta itu Allah tak akan pandang mereka kan. Kenapa pemimpin berdusta? Siapa yang pilih pemimpin berdusta? Kan? Saya mengikuti satu wacana Islam dan kepimpinan kan, Islam kepimpinan kan. Ada yang bertanya kan, macam mana kita nak mengelakkan daripada pemimpin yang sebegini kan. Dia kata kena cari asasnya. Siapa yang melantik pemimpin yang sebegini? Melantik pemimpin yang sakit, dia kata. Sebab kita ni selalu mainkan dia semua siapa sakit naik atas. Dia semua siapa sakit naik atas. Jadi yang sakit itu yang kita naikkan. Kenapa kita tak naikkan orang yang sihat? Kan? Sebab kita dah biasa. Dia semua siapa sakit naik atas. Kan, naik atas. Yang sakit naik atas. Yang suka berdusta naik atas. Jadi bukan nak membela yang kita naik, tapi kadang-kadang mekanisme pengangkatan pemimpin itu kadang-kadang perlu diperbaiki, dia kata kan. Ini bukan saya cakap tuan-tuan ya, ini panel-panel bercakap ya. Ailul mustakbir, iaitu orang miskin yang sombong kan, miskin. Ini 6 golongan banyak bagi hadis lagi tuan-tuan yang Allah tak pandang, tak bercakap, dan Allah tak bersihkan noda dan dosa mereka. Mudah-mudahan tuan-tuan kita tak termasuk dalam kumpulan ini insya-Allah. Dalam hadis ni dia itu melihat ke sebelah kanannya. Tidak ada yang kelihatan melainkan apa yang dia telah persembahkan daripada amalan yang dikerjakannya. Dia melihat ke kiri pula, tidak ada yang kelihatan melainkan apa yang dia telah persembahkan daripada amalan yang dikerjakannya. Maknanya Nabi nak beritahu kan, orang yang Allah berikan peluang untuk bercakap nanti dengan Allah SWT, dan Allah bercakap itu adalah orang yang bawa amalan dan beramalan. Pandang kanan ada amalan, pandang kiri ada amalan.
Tapi bila padang depan, kan, ada neraka tu dekat dengan dia, selalu dengan dia. Kan? Sebab itulah Nabi mengatakan, jagalah diri kalian daripada seksa api neraka, walaupun dengan bersedekah sebanyak separuh daripada seekor mun. Apa Nabi nak kata, tuan-tuan? Kan? Buatlah suatu kebaikan walaupun kebaikan itu kecil. Kecil, sebab itulah yang boleh menjauhkan kita daripada api neraka. Kan? Setakat mana kita mampu buat, kita buat, tuan-tuan. Kan? Nabi nak galakkan kita jadi orang baik. Tak kira kita siapa, sebagai seorang bapa, sebagai seorang anak, kan, atau sesurau, kan, kita sebagai pekerja, fikir apa benda baik yang kita boleh buat walaupun kecil. Kan, walaupun kecil. Hatta kalau kita nak bersedekah sekalipun, kan, kita mampu RM1, sini lah, RM10, RM5, kan, tak apa, itu sekali kita mampu. Dan kita mampu, kita buat. Jangan jadi orang yang tak buat apa-apa tapi komplain banyak, kan, boleh banyak. Jadi kalau kat surau ni, sampai jadi jawatan kuasa, sebenarnya itu lubuk pahala dia, tuan-tuan. Kan, tahun ni tak ada pemilihan, tahun depan 2023 kan ditangguhkan. So maknanya Allah dah bagi 2 tahun extend untuk jawatan kuasa surau masjid, tuan-tuan, untuk melombong lagi pahala-pahala yang banyak, pahala-pahala yang banyak, kan. Jadi siapa nak melombong pahala yang banyak, jadilah tinggi surau, kan. Yang dalam lama ni nak tanding lagi, dah umur tak berapa nak mengizinkan, bagilah kepada orang lain pula. Tapi tidak terpilih tidak bermakna tak boleh menyumbang, boleh menyumbang, begitu kan, dalam banyak keadaan, kan. Kita baca sikit lagi, tuan-tuan, insya-Allah tuan sampai. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, innakum la ta'lamuna a'malan adqa fi a'yunikum minasy-sya'ri kunna na'udduha 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Maksudnya sesungguhnya kalian akan mengerjakan pelbagai amalan yang lebih halus daripada butiran gandum pada pandangan mata kalian. Sedangkan pada zaman Nabi SAW kami menganggapnya sebahagian daripada perkara-perkara yang membinasakan, yakni dosa-dosa besar. Sesungguhnya kalian akan mengerjakan berbagai amalan yang lebih halus daripada butiran gandum. Gandum tak halus lagi, barangkali ada lebih halus pada itu, pada pandangan mata kalian. Sedangkan pada zaman Nabi SAW kami menganggapnya sebahagian daripada perkara yang membinasakan. Maksud apa, tuan-tuan? Ada orang mengambil mudah, ringan tentang satu perkara, kan? Contohnya perkara-perkara yang dosa kecil, kan? Alah, dosa kecil je pun, kan? Tetapi zaman Rasulullah yang kecil itu dianggap dosa besar, kan? Dosa besar. Ada orang mempermudah-mudahkan, sama ada membuat kesalahan ataupun membuat kebaikan. Kalau kebaikan itu kecil, barangkali dia besar si Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada orang tersilap, ada sikit je pun, kan, sikit je, kan. Ada satu kuliah yang saya ikuti, tuan-tuan. Tuan guru tu kata masa dia belajar, dia mengajar di satu sekolah dulu, kan. Memang sekolah itu dah tetapkan Zuhur mesti pelajar-pelajar sebelum balik solat Zuhur di surau sekolah. Dan ada 2-3 orang yang memang dia tak mampu nak buat, dan memang perangai dia memang dia skip daripada solat, kan. Dan dia balik. Tapi satu hari dia kata berusaha dah tak tahan, pelajar macam ni perlu dihukum, perlu dididik. So rotanlah, pam. Budak-budak ni dan anak ni balik ke rumah, report kepada bapak, kan. Bapak geram, seram berusaha di sekolah, kan. Apa salah anak saya, kan? Anak saya tak mencuri, kan? Berusaha kata anak tuan tak solat berjemaah. Alah, solat berjemaah besar sana kesalahan dia. Kan? Tak berjemaah je pun gitu. Kan? Tak berjemaah saja pun. Tapi guru besar ni nak pastikan anak-anak ini, kan, semua perlu solat dulu. Sebab bila balik ke sekolah, ke rumah masing-masing tak tahu jadi apa, kan? Tak ada apa. Dan jadi cerita, kan, Tuan Guru kata bila dia mengajar dulu, ada ibu bapa yang memandang kecil
dan perkara-perkara yang besar si Allah Subhanahu wa taala itu. Gitu ya. Imam Al-Bukhari Muslim meriwayatkan kepada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yaghar wa ghairatullah ta'ala ayyatiyal mar'u ma harrama Allah alaihi. Maksudnya daripada Nabi SAW baginda bersabda, semuanya Allah Ta'ala bercemburu, dan kecemburuan Allah adalah apabila seorang melakukan perkara yang Allah haramkan ke atasnya. Ya? Maknanya Allah cemburu ni Allah tidak suka, tuan-tuan. Hadis ni Allah tak suka bila saja ada orang melakukan sesuatu yang Allah dah beritahu ini tak boleh. Cemburu ni bukan cemburu macam orang cemburu pada orang lain, tidak. Tapi ini maksudnya ialah tidak suka, kan? Sebab batas-batas itu Allah telah tetapkan. Jadi Allah, Nabi kata Allah sebenarnya tidak suka kalau kita melanggar had-had yang telah Allah tetapkan. Wallah a'lam bishawab, tuan-tuan. Ampun maaf kita terlebih masa sedikit pada malam ini, sebab saya nak habiskan juga tajuk ini. Dan insya-Allah pada bulan akan datang, tuan-tuan, kita lihat tajuk baru Ar-Raja, bergantung harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ni bila buat sesuatu, apa pergantungan kita kepada Allah Subhanahu. Bagaimana cara kita nak bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa taala, kan? Mudah-mudahan apa yang kita baca, terutama saya baca, tuan-tuan, dapat manfaat, dan tuan-tuan yang mendengar dalam majlis ilmu ini, mudah Allah ampunkan dosa kita, Allah rahmati kita, Allah berkati kita. Allahumma salli ala Muhammad wa sallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.